Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ya Zurina, Assalamualaikum Pak Mat. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah baik. Wah, baik. Terima kasih. Aiman, Assalamualaikum Pak Cik. Pagi Aiman, pagi. Oh, pagi dah masuk dah. Aiman, terima kasih. Pagi. Kamu, Waalaikumsalam. Lewat hari ni. Pertama kali buat live di McDonald. Boleh dengar tak? Salam sahabat dunia. Hujan. Konon nak try buat wifi di McDonald. Pagi-pagi dari nasi McDonald. Boleh dengar? Bising sikit, tak apalah. Dengar pelan-pelan. Hidup kena ada plan hidup. Kamu boleh dengar kamu? Kamu boleh dengar atau tidak? Nasi lemak. Apa yang ada nasi lemak? Aduh, nasi lemak. Bau sedap. Bau sedap. Boleh je lah. Alhamdulillah. Pagi-pagi batuk. Minum kopi dulu. Kita minum dulu. Cook of the day hari ni. Sebelum tu. Belum cook of the day. Boleh je lah. Terima kasih. Takut line internet mereka ada line use. Memanglah internet di McDonald. Atuk guna wifi McDonald. Pagi-pagi breakfast McDonald. First time try. Pasal dia orang kata line McDonald strong. Ini pun kopi McDonald. Kopi McDonald. Semua barang McDonald. Dia orang kata line McDonald kuat. So kita cuba lah hari ni. Dah dapat? Pak Cik dah sarapan ke? Dalam proses. Nasi lemak McDonald. Promote sikit. Kopi McDonald. Wah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5 use satu. 5 use ke? Kamu dah tutup? Tak tahulah. Dia boleh guna lah apa mana tak tahulah. Mungkin lepas ni tak boleh pakai terus. Tak boleh pakai terus, tak tahulah. McDonald 5 use. Maknanya tak boleh pakai lama. Tak boleh pakai lama. Apalah, kita pakai sekadar yang mampu. Tak mampu tak payah pakai. Gitu tu ada data tu. Data dia ada lagi, boleh lah pakai cakap 1 jam. Tak ada masalah. Ni kopi McDonald. Krim McDonald. So, lambat hari ni. Lambat. Atuk order, ingatkan terus dia hantar. Lambat. Line McDonald Singapore limited use. Live lama-lama dia putus. Wow, tengoklah live di Malaysia macam mana. Alhamdulillah. Akan dapat pahala selawat tadi. Alhamdulillah. Mak motor. Dia tengok line sini-sini macam mana. Kalau sama dengan Singapura, putuslah lepas ni. Tapi atuk ada data, insyaAllah. Cook of the day kita hari ni. Assalamualaikum tu. Saya tengah masak sambil dengan nasihat atuk. Terima kasih. Masak betul-betul. Jangan bertukar gula dengan garam. Topik hari ni hidup kena ada plan. Plan sebuah kehidupan. Hidup kena ada perancangan. Kena ada program. Jangan tak ada program. Itu yang paling penting. Hidup kena ada program. Sebagai seorang insan, sesungguhnya kita ada program. Kita buat tak buat, tapi program tak ada. Breakfast apa tu? Kurangkan manis dalam makanan. Breakfast hari ni, nasi lemak McDonald. Nasi lemak McDonald.
Kopi McDonald. Kopi pun McDonald. Kopi McDonald ni. Kopi McDonald. Panas. Kopi McDonald. Dulu orang yang minum dalam gelas kertas ni orang miskin. Miskin. Sekarang orang kaya pun minum dalam gelas kertas. Ombak pantai. Selakontok. Selamat. Semoga hari lebih baik dari semalam. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perancangan hidup. Apa plan hidup kita? Perancangan hidup. Kalau kita tak rancang hidup kita, bermakna kita tak ada haluan. Tak tahu nak pergi mana. Tahu pergi mana. Sahabat Duha, sila subscribe YouTube Atuk. Terima kasih. Terima kasih kamu Haji Mat Atuk untuk rekod live. Terima kasih. Uncle Siti nampak handsome. Terima kasih. Mak Moto jangan rempit ya. Jangan rempit. Naina Fiza, apa khabar? Kau update hari ini? Perancangan hidup. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Naina. Jom McDonald. Jom McDonald pagi ni. First time Atuk try breakfast McDonald. Ajak nenek kau tak nak dia. Dia kata tak apalah. Dia tunggu kat rumah. Tunggu kat rumah. Dan Atuk sebenarnya nak test wifi McDonald. Dia kata kuat. Dia kata tu test lah ni. Test lah. Jadi kalau emergency mana-mana singgah, bolehlah sementara makan kita pagi-pagi sembang-sembang bersama dengan Atuk. Kau update hari ini plan kehidupan. Bagi orang yang tak merancang kehidupan dia, berarti dia merancang untuk gagal. Angka dengan siapa tu? Tak ada giga ke teman angka. Giga lain macam. Nenek kau ada. Sebelum nak buat sesuatu, buat perancangan lebih awal. Cantik. Plan hidup. Sebenarnya hidup kita ini sudah pun dirancang oleh Allah SWT. Jadual Allah sudah siap. Kita mesti ikut. Sebelum ini buat sesuatu perancangan lebih awal. Hidup kita dah ditentukan oleh Allah SWT. Ombak pantai, betul sekali. Perancangan Allah sudah jelas. 5 kali dalam masa 24 jam solat. Itu perancangan Allah. Tak buat dosa. Just try. Uncle, say hi to Hanif Sofi. Hi. McDonald breakfast pagi ni. McDonald breakfast. McDonald breakfast. Dengan kawan-kawan. Kopi keras. Betul tu. Kalau kita tak ubah diri kita, siapa lagi nak ubah? Yang berserah pada Allah, perancangan Allah. Betul. Betul. Nur Idah Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena buat perancangan, tapi Allah sudah pun merancang untuk kita. Cuma kita buat value added, tambahan. Kita kena buat value added atas perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mudah berjanji dengan anak-anak kalau tak mampu nak tunaikan. Betul, perjanjian cian kan anak-anak, betul. Lebih-lebih lagi suami janji dengan isteri, Allah mak mesti kena punya. Roza ini, Waalaikumsalam, selamat pagi, betul hidup kita telah dirancang oleh Allah, betul. Wani, apa khabar Wani? Assalamualaikum tu abah. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Allah. Ya batik. Allahumma. Alhamdulillah. Allah la ilaha. Allah menentu kehidupan segala suara. Amin. Ya barik. Oh ya batik. Ya barik. Mendidik. Angka dulu tak amin ke? Bukan. Angka orang kampung. Kau jadi Amin. Sebelum itu kita baca dulu surah Al-Fatihah. Sebelum kita pergi lebih jauh. Dan kita niat sedekah Al-Fatihah. Al-Fatihah kepada Rasulullah. Sedekah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa. Sedekah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak, suami atau isteri rakan, kepada umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, insyaAllah. Aku dulu bukan Amin. Okey, bukan Amin. Terima kasih.
Perkara sudi. Perancangan hidup adalah perancangan. Okey, perancangan 24 jam. Pertama sekali, Allah mewajibkan kita solat 5 waktu dengan masa-masa yang ditetapkan. Dalam masa ditetapkan. Itu jelas. Itu jelas. Itu jelas. Perancangan. Ada juga janji kita dengan diri kita, seperti masa makan, masa minum, masa tidur. Itu semua perancangan. Perancangan. Ada orang dia breakfast ringan-ringan pagi, ada orang breakfast berat-berat pagi, ada orang dia skip lunch. Macam-macam. Iki man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi panas. Lambatlah. Lambatlah hari ini. Lambat. Kau apa day hari ini? Sembang pagi, minta maaf Atuk lambat hari ini. Sebenarnya Atuk ingat dia tak hantar ke meja, jadi Atuk queue lah. Rupa-rupa kita bagi nombor meja, dia hantar. Sebab kita makan di sini kan. Orang tua orang mana tahu. Easy come, easy go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita breakfast di McDonald. Seronok juga. Seronok juga. McDonald breakfast. Nasi lemak McDonald. Tak makan burger, makan nasi lemak. Ombak pantai. Sejak kita lahir, Allah dah tentukan rezeki kita. Allah dah tentukan qadanya. Amin. Betul sekali. Orang mula memikat tapi kena berhati-hati. Orang dah rancang. Rezeki lain macam rezeki. Betul. Itulah. Perancangan kita kena buat sendiri. Untuk mendapat rezeki, kita kena buat perancangan sendiri. Walaupun Allah tentukan rezeki kita, tetapi kalau kita tak buat apa-apa, nasi dalam pinggan pun tak masuk dalam mulut. You kena usaha. Best juga ni, di McDonald lah. Wani. Boleh tahan juga McDonald. Pagi-pagi McDonald. Pagi-pagi McDonald. Sedap kopi pahit ni. Kurang gula. Jaafar Razak. Assalamualaikum, selamat pagi tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning bersama dengan Atuk hari ni. No Laila. Assalamualaikum tu dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Dapat hadir live Atuk pagi ni. Alhamdulillah. Jangan lupa makan obat. Jangan lupa exercise. Jangan lupa makanan seimbang. No Laila. Makanan kena seimbang, bukan kira sedap. Ada orang makan kira sedap. Tak boleh. Kena kira seimbang. Kadang-kadang benda yang tak sedap itulah menjadi ubat. Tak ada ubat yang sedap, tak ada. Come on, sahabat Tuhan, sila subscribe YouTube Atuk. Untuk rekod, okey, Atuk minta lah supaya subscribe YouTube Atuk. YouTube Atuk. Nampaknya customer semakin ramai. Semakin ramai, keadaan semakin meriah. Bukan bising, bukan. Meriah. Kau apa day hari ini? Hidup mesti ada perancangan. Perancangan hidup. Plan hidup. Kalau kita tak plan hidup kita, berarti kita plan untuk gagal. Sahabat Duha, terima kasih. Terima kasih banyak. Macam tak ada internet. Where is it? Kau update day hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atuk. McDonald. Tak boleh pula. Tak pandai juga Atuk ni. Sign Wi-Fi McDonald. Tak masuk dah. Kejap. Tak boleh. Tag Atuk tak boleh. Terima kasih Atuk. Terima kasih semua kerana sudi hadir bersama dengan Atuk dalam suasana yang tidak menteramkan. Bising juga boleh tahan. Ya Tok, saya dah seminggu mula mengambil saja inci oil. Mudah-mudahan menjarak. Amin. Kena teruskan. Walaupun dia bukan ubat, tetapi boleh membantu kita. Itu yang paling penting. Internet problem. Pelan kehidupan. Teruskan bersama dengan Atuk pagi ini.
This site can be reached. Tak boleh. Tak boleh masuk internet. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay, kau benda kita fail. Sembang pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kota Baru di McDonald. McDonald. Ya tu. Di McDonald. Nasi lemak. Nasi lemak. Terima kasih. Kopi. Ini kopi McDonald. Okey, sembang pagi hari ini Allah telah membuat perancangannya yang pasti. Tetapi kita harus ingat, walaupun Allah telah menentukan kodak-kodanya, kita masih lagi boleh memohon dengan Allah SWT supaya mengubah kodak-kodak itu. Boleh diubah, boleh. Perancangan lebih awal, lebih indah diatur, cantik. Memang, hidup kena rancang. Tak boleh tak rancang. Kalau kita tak rancang, banyak benda-benda yang terbuang begitu saja. Jadi hidup kena rancang. Tak boleh tak rancang. Kena ada perancangan hidup. Kena buat perancangan hidup. Tak boleh tak buat. Internet problem. Okey, bagi setiap orang insan, dia ada perancangan dia. Perancangan jangka pendek, perancangan jangka sederhana, perancangan jangka panjang. Perancangan jangka pendek apa dia? Apa yang kita nak buat? Macam kita kata, hari ini apa kita nak buat hari ini? Yang eloknya kita rancang semalam untuk esok. Hari ini untuk esok. Macam tu rancang. Kalau tak rancang itu yang mendatangkan kecewa setengah perak. Betul. Kalau tak betul-betul rancang, tak betul-betul, salah pula. Silap ni. Kenapa tak buat dulu? Kenapa tak lakukan? Itulah. Menyesal. Jadi kita perancang awal-awal rancang. Kalau kita tak rancang, maka keadaan kita tidak teratur. Jangan ad hoc. Ramai orang buat ad hoc. Tiba-tiba saja. Jom kita pergi. Jom. Cuma satu je lah orang perempuan dia suka kalau ad hoc. Pergi shopping. Kalau pergi shopping, nenek kau. Jom pergi shopping. Ad hoc pun tak apalah. Kerja lain dia tinggal. Kerja lain pun dia tinggal. Shopping. Yang lain tak boleh lah. Kau berday hari ini. Sembang pagi bersama dengan Tok. Plan kehidupan. Perancangan sebuah kehidupan. Rasulullah juga merancang. Saidina Umar juga merancang. Sahabat-sahabat semua merancang kehidupan. Merancang program sebuah kehidupan. Jadi perancangan yang hakiki kita kena ikut perancangan Allah, bukan ikut perancangan kita. Allah dalam perancangannya dia memberi kelonggaran. Seperti kita kata perancangan solat 5 waktu. Kalau kita musafir, kita boleh gabungkan. Solat mesti. Tapi kita boleh jamak di antara Zuhur dengan Asar. Kita jamak. Sama ada jamak solat Zuhur dalam Asar atau solat Asar dalam Zuhur. Boleh. Itu Islam. Islam telah rancang dengan cantik. Memudahkan. Sebab Islam tidak memayahkan. Memudahkan. Kita boleh gabung Maghrib dengan Isyak. Subuh tak boleh. Subuh you kena solat subuh bersendirian. Tak boleh subuh gabung dengan Zuhur. Tak boleh. Yang boleh gabung ialah solat Zuhur dengan Asar. Asar dengan Maghrib pun tak boleh. Jadi gabungan dia ialah Zuhur dengan Asar. Kalau kita kata kalau perjalanan kita lebih daripada 60 batu, kita boleh jamak. Jamak ni campur. Maknanya dalam waktu Zuhur kita solat Asar. Kemudian Qasar ni pendekkan. Zuhur pun kita buat 2, Asar kita buat 2. Asar. Salam tu pagi. Wesley, pagi, morning, Negeri Sembilan. Apa khabar Negeri Sembilan? Baik. Kau the day hari ini. Sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Tajuknya ialah hidup kena ada perancangan. Allah telah rancang, betul. Allah telah rancang. Tapi kita juga kena rancang. Kita tengok minyak kereta. Boleh pergi tak minyak kereta ni sampai 100 kilo? Kalau tak boleh, kena masukkan minyak. Tak boleh. Masak lemak cili api tu. My favorite. Masak lemak cili api. Biar pedas, berasak ke telinga. Kau the day hari ini. Sembang pagi bersama dengan Tok. Dari Kota Baru. Kota Baru. Kenapa ni?
kenapa apa ni tag ni tak boleh detect, apa ni wifi kata detect automatik. Tak boleh pun. Tak boleh pun. Hei, kita merancang, Allah juga menentukan. Okey, aku setuju. Kita merancang, Allah menentukan, tapi ikhtiar kena buat. Betul, kita tahu setiap satu perkara itu Allah telah aturkan. Kematian juga kita kena rancang. Bukan rancang masa mati, tapi rancang apa persiapan kita untuk kematian. Kena rancang, kena buat di dunia. Semua perkara ini kita buat di dunia untuk akhirat. Di alam barzakh, di akhirat tak ada rancang-rancang lah. Semua menerima je akibat baik atau akibat buruk. Dia tak ada dah. Di alam barzakh tak ada dah nak minta, ya Allah saya nak rancang. Tak boleh masuk alam barzakh. Tak boleh lagi. Quote of the day hari ini, tema pagi bersama dengan Tok. Bersama dengan Tok. Seronok tengok kawan-kawan. Ramai orang. Ramai. Cici, terima kasih Joya Tok. Terima kasih banyak. Hari ini lupa pula hari ini hari Sunday. Sunday orang cuti. Patut buka McDonald ni penuh dengan family. Penuh orang family. Cici, Assalamualaikum Tok. Encem dan semua sahabat dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Encem kembali. Duha, Alhamdulillah. Bagi orang solat sunat duha, solat sunat duha dia boleh 4 satu salam. Buat 4 satu salam. Cici dah siap kan? Cici buat 8 je. Buat 4 satu salam. Jadi kalau buat 8 4 lah. 4 jangan tak buat rugi. Kau ada day hari ini. Apapun yang kita lakukan, kita kena rancang. Jangan tak rancang. Kita kena rancang supaya benda itu akan berjalan dengan lebih teratur. Itulah quote of the day kita hari ini. Sama bagi kita hari ini. Perancangan kena ada tindakan. Bagaimana kita tengok, kita lihat bagaimana Nabi Musa apabila dikejar oleh Firaun. Nabi Musa dikejar oleh tentera Firaun yang besar, ramai, gagah perkasa. Sedangkan Nabi Musa dengan pengikutnya tidak kuat, kecil bilangannya. Maka Nabi Musa memohon pertolongan daripada Allah. Apabila Nabi Musa dan rombongannya lari daripada Firaun, kemudian sudah tersangkut di Laut Merah. Disitulah Nabi Musa memohon dengan Allah, pertolongan Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, kau angkat tongkat kau hentak laut. Dan laut pun berbelah dua. Jadi begitu ada ikhtiar. Sedangkan kalau tak hentak tongkat dia pun laut boleh berbelah. Tapi ikhtiar kena ada. Jangan buat ikhtiar. Ya Intan, salam tu. Waalaikumsalam. Intan, Atuk and friends, have you performed solat duha and eating your breakfast? Done already. 4 rakaat. Done already. And the breakfast on the way. Breakfast McDonald. Breakfast McDonald. Saya pagi ni masak nasi goreng petai dengan sardin, dengan cucur sayur, melo panas. Malam baru kurang makan. Hebatnya. Untunglah banyak pahala dapat. Macam-macam pahala dapat. Untunglah. Aku salah hadir Cici. Terima kasih. Kau ada day hari ini. Hidup pun ada perancangan. Tak payah rancang tu. Biarkan begitu. Tak boleh. Kalau yang dah berumah tangga, yang dah beratuk-datuk tu, Abdul Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abdul Halim. Abdul Halim, apa khabar? Hidup kena ada perancangan. Cuba bincang sikit Halim tajuk ni. Hidup kena ada perancangan. Tak boleh tak ada perancangan. Tak boleh. Kalau kau buka Wave, kau buka Google Map, kau kena tarik destinasi nak pergi ke mana. Kalau tidak, dia tak boleh tunjuk kau nak pergi ke mana. Tak boleh, kena ada. Ada nak ngusik atuk dan sahabat-sahabat dan ni. Yelah. Ya sangatlah tu. Intan dah makan ke? Dah makan ke? Dah makan belum? Nenek off day hari ini. Atuk kena halau sarapan luar.
tahu tak apa. Dia nak try je. Orang kata McDonald ni pagi-pagi seronok, wifi dia kuat. Itu yang tu try ni. Itu yang coba nyapa boleh tahan. Aja saya boleh tahan. Boleh tahan. Sekarang moden semua. nak mak ni pun orang tak layan. Dia kata pergi kat mesin lah pakcik. Pakcik mana tahu. Pakcik tak ada apa pun. Pakcik tak ada kad tak bayar. Tak ada. Pakcik nak bayarkan. Ya ke pakcik? Iyalah. Pakcik orang kampung ni. Nak tahu, ya ke? Mari saya tolong. Untunglah jadi orang kampung. Buat apa pun tetap ada perancangan. Kena ada perancangan. Ya, ambak pandai. Allah berfirman. Wahai anak Adam, cari rezeki sesungguhnya. Rezeki itu sungguh luas. Alhamdulillah. Amin. Rezeki itu luas. Rezeki itu banyak. Rezeki itu luas dan rezeki itu banyak. Rezeki itu luas dan rezeki itu banyak. McDonald sign in request. Baru masuk. Tak pandai pula kita. Lain macam. Jijo. Sarapan McDonald. Jijo abak. Macam mana Alan? Okey ke? Macam mana Alan? Buat apa pun tetap kena percayaan. Terima kasih. Alan dah buat. Nanti kena promote sikit Alan, Pak. Nak promote sikit. Nampak okey. InsyaAllah. McDonald mana tu? McDonald Klang Central. Kuala Lumpur, Klang Central. McDonald Klang Central. Saya dah bersarapan selepas solat subuh tadi. Lempang kelapan hari ayam. Kepak kari ayam. Kari ayam dia pagi-pagi kari ayam. Lain macam dia kari ayam pagi-pagi. Pedas lah. Pedas. Ya, rezeki luas tapi kita amalkan bersedekah. Amin. Supaya memanjangkan rezeki kita dan boleh kita berkongsi rezeki. Amin. Rezeki itu luas. Ikhtiar kita iklan semua Allah. Betul. Bila sampai ke semalam sampai ke mari atas ayam di McDonald kat Central. Dia transfer dari McDonald ke Kota Baru. Kau update hari ini, sembang hari ini, mari test McDonald KL Central lah ni. Apa ni, Kelang Central, sorry, bukan KL Central, Kelang Central. Kelang Central. Tu, jumpa lunch sekali. Jumpalah Gmail. Lunch sekali, boleh? Boleh. Gmail kat mana? Gmail di mana Gmail? Gmail. Steady lah nama tu. Pergi rumah anak kat Atuk, PKL. Rumah anak-anak. Rumah anak-anak. Ada khas sikit. Rumah anak-anak. Itulah kalau anak-anak tak balik, Atuk yang datang. KL ni. Ji. Boleh. Kena datang di Setia Alam lah. Atuk tak tahu sangat jalan, kena pakai wave. Gmail. KL. Atuk di Setia Alam. Hari ini Setia Alam. Hari ini Setia Alam. Boleh. Tapi kalau datang Kuala Lumpur tengok kedai mamak, rasa kedai mamak. Sebab kedai mamak tak ada Kota Baru. Satu pun kedai mamak tak boleh hidup di Kota Baru tak. Kalau nak juga dia kena jadi mamak Melayu. Itulah hebat orang Kelantan. Tom Yum memang saingan kuat kepada mamak. Mamak saingan kuat kepada Tom Yum. Jangan main. Stay kat KL sampai bila ya? Mungkin 4-5 hari juga. Pasal ada benda kena sesat. 4-5 hari juga. Lebih kurang lah. Ada apa-apa beritahu lah, Pak. Tapi itu apa ni, elang rumah tu memang nak promote di kena beli advertising sikit. Kena di Facebook. Ya kau tu, tak ada kedai mamak di Kelantan. Tak ada. Kamu tak ada kedai mamak. Kota Baru tak ada kedai mamak. Tak mamak tak boleh hidup Niaga Kota Baru. Itulah hebat orang Kelantan. Yang main. Tak percaya tanya kawan-kawan Kota Baru. Tak ada kedai mamak Kota Baru. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Pernah dibuka dulu. Tutup.
Ingat dekat-dekat sini. Hari ini kenduri kawan area sana. Tapi tak dapat. Ada hal sikit. Kalau area KL boleh. Oh, area KL. Jemeh, tengoklah ada kelapangan. Ada kelapangan. Kat KL ni bukan macam Kota Baru. Kota Baru tak kisah dekat je. Kedai mamak ada. Kedai mamak ada. Kedai mamak tak ada. Mamak tak ada. Kedai Pak Mat ada. Kedai mamak tak ada. Itulah bang. Orang tak percaya kedai mamak tak hidup Kota Baru. Orang Kelantan jangan main. Kalau dia tak suka makan. Tak suka makan. Assalamualaikum Tok. Khairul Azmi. Ya Khairul. Apa khabar Khairul? Kami tak boleh hidup kalau tak ada kedai mamak. Oh, itulah mamak. Besar kepala. Besar kepala. Kita orang Kelantan tak ada mamak pun tak apa. Ni kopi McDonald. Kopi McDonald hari ini. Orang Singapura tak ada mamak tak boleh hidup. Mamak ke mamat? Mamat. Quote of the day hari ini. Sembang pagi bersama dengan plan sebuah kehidupan. Hidup kena rancang. Nak buat rumah kena rancang. Kena rancang jangan tak rancang. Seronok duduk kat McDonald ni. Kita duduk berapa lama pun dia tak halau kita sini. Tak halau. Tapi kedai kopi mamak dia tak halau juga. Tapi kejap-kejap dia tanya, nak makan apa Ji? Kejap-kejap dia tanya, nak makan apa Ji? Lain macam, dia tak halau. Tapi dia tanya, kejap-kejap dia tanya, nak nasi goreng Ji? Tak nak lah. Kejap dia tanya, nak mi goreng? Tak nak lah. Tak nak ya. Ni kopi-kopi dah habis. Kopi boleh tambah satu. Macam tu je lah. Kami tak boleh hidup. Tak ada mamak. Allah kesiannya. Bak naik KL pula minggu ni. Khamis. Urusan wife. Khamis tak sempat. Mungkin tak sempat lah Khamis. Kita atuk tak boleh tinggal rumah lama-lama. Mungkin tak sempat Khamis Pak. Nanti datang Kota Baru lah senang. Tak susah nak jumpa mana-mana. Ya beres. Bisa ya tu. Mamak bertukar jadi mamat. Tahu tak apa. Intang. Mamat, kami ke JB untuk makan kedai mamak sana. Wow, kedai mamak JB. Abdul Halim. Gerak dulu. Okey, terima kasih bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Duha. Sila subscribe. Halim dah subscribe YouTube Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. YouTube Halim. Sebelum keluar, subscribe YouTube Atuk dulu. Jemeh. Subscribe YouTube Atuk. Jangan lupa ke arah 1,000. Gerak dulu. Terima kasih Lim. Kamu terima kasih. Wan, kedai runcit Aceh banyak di Kelantan. Tak ada. Satu kedai Aceh pun tak ada di Kelantan. Tak ada. Kedai Aceh tak boleh hidup di Kelantan. Tak boleh hidup. Thank you semua sahabat Dua. Sudi hadir bantu typing Atuk. Thank you guys. Thank you. Wah, thank you. Sedapnya kopi. Sedap, seronok minum kopi. Seronok guys. Pelan kehidupan. Inilah yang orang kada silap. Dia buat apa program pun dia tak ambil kira. Jadual yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadual Allah ni dia ada harian, dia ada mingguan, dia ada tahunan. Allah telah tetapkan. Jadi kita kena ikut jadual ni. Jadual harian solat 5 waktu. You kena ikut. Jadual mingguan solat hari Jumaat. You kena ikut. Kemudian jadual tahunan. Ada. You tak boleh puasa bulan Zulhijjah, tak boleh. You tak boleh puasa bulan Safar, tak boleh. Mesti puasa bulan Ramadan. Macam hari raya. Sudah ada program. 1 Syawal hari raya. You tak boleh nak hari raya hari lain, tak boleh. Itu perancangan Allah sudah siap dah. Jadi ambil jadual setahun, tandakan. Thank you yang sudi kongsi rezeki. Semoga Allah dapat rahmat. Semoga dapatlah rahmat Allah. Dan selalu terima kasih Khairul. Balkis, Mama Syah. Assalamualaikum Tok, apa khabar Tok? Nenek apa khabar Tok? Kat mana ni Tok? Atuk kat McDonald Kelang Central. Saja datang awal pagi. Orang kata wifi sini kuat. Wifi rumah Atuk tak menjadi pagi ni. Kena komplain. Itulah jarang-jarang pakai wifi. Wifi. Nampak gaya besok nak cari McDonald mana pula. Wifi tak menjadi. Apa dah. Tak menjadi. Itulah rumah tinggal lama-lama kena. Itulah. Balkis jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Subscribe. Come on. Jadual Allah setiap detik. Okey. Jadual Allah ini ramai yang orang tak
tak meletakkan jadual. Jadual harian solat 5 waktu. Itu jadual Allah. Yang wajib tak? Wajib. Tak boleh skip. Tak boleh. Tak boleh. Jangan kata tak payahlah subuh hari ni. Tak boleh. Tak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Starbucks pula esok. Starbucks pula. Dia setiap alam ni apa benda pun ada pak. Semua benda ada. Si alam ni. Si alam. Atuk. Yeah, intan. Atuk dalam YouTube tu buat konten kat luar sekali. Skala dengan selitkan background indah kot. Wah, itu cadangan yang bagus. Nantilah. Tapi tak ada orang nak ambil video tu Atuk. Atuk buat seorang je. Nenek kau bukan pandai benda ni. Nenek kau Atuk bukanlah buta bukan buta video lah. Tapi lebih kurang lah. Nenek kau bukan kisah pun. Anak-anak dia beli handphone canggih. Dia tahu kat kau buat kau itu je. Janganlah, jangan bagi tahu nenek bukan kutuk dia. Tak ada lah. Tapi lebih kurang lah macam tu. Jangan beritahu nenek ya. Saya dah subscribe YouTube. Terima kasih. Semoga mencapai 1000. Terima kasih. Amin. Terima kasih Nalailah. Terima kasih. Nantilah nak buat secara profesional sikit. Biar nampak macam Syahrul Khan. Boleh? Intan. Intan kan minat Syahrul Khan. Ke Amitabh Bachchan. Intan minat Amitabh Bachchan. Tapi tengok McDonald Kelas Central ni selesa lah. Dia ada children play. Dia ada spot dia. Macam Atuk ambil tempat ni memang spot untuk orang girlfriend boyfriend lah. Face to face. Bagus juga macam ni. Patut tadi bawa nenek kau duduk sini. Dia tak nak. Dia tak nak nenek kau. Macam itulah. Jadi perancangan Allah dia ada daily, dia ada weekly, dia ada monthly dan dia ada yearly. Itu program Allah SWT. Kapal saya lebih kurang macam tu lah. Sebab dia ada dinding tepi ni. Tepi ni ada dinding kan. Tengok ramai. Ramai orang kat luar. Masalah. Lah, ibu duduk rumah. Ibu duduk rumah. Ibu tak mari pak. Ibu tak mari. Itulah. Jadi perancangan. Jadi kita nak travel ke, kita nak pergi mana-mana pun, kita kena ambil kira plan jadual Allah yang tetap ni. Sama juga kalau kita sekarang kita lebih suka mengambil program yearly macam kita kata bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita bulan Ramadan bulan puasa tau. Macam ni kita rancang. Itu ketetapan Allah, program Allah. Kemudian kita ada macam kita kata tahun ni belum puasa lagi dah fikir dah kita nak raya mana. Itu program Allah sebenarnya. Nenek update tu dia. Nenek update. Ada nenek kau. Cuma dia tak ikut sini je. Atuk datang ke McDonald ni sebab anak bongsu Atuk ni dia akan training sini. Dia Atuk datang tengok dulu lah macam mana. Lebih kurang macam tu lah. Datang ni pun hantar dia. Dia bongsu. Manja sangat. Manja sangat. Kita pun tak manjakan dia. Lepas ni tak ada. Nenek update. Jadi perancangan Allah tu dah siap dah. Jadi kita juga kena mikir. Macam kita kena nak travel, nak pergi overseas apa semua. Kita kena ambil kira program Allah SWT. Kalau takkan kita nak pergi bulan puasa. Satu. Dan satu lagi program yearly ialah haji. Haji program yearly. Haji program yearly juga. Dah tetap dah. Siapa yang nak pergi haji, siapa yang nak pergi, itu dah tetap. Dan ada juga program yang option. Program option. Jadi tak boleh Allah. Option macam kita kata puasa Isnin Khamis. Itu option. Puasa Isnin Khamis. Dan option juga ialah menunaikan umrah. Itu option. Rahmat kerap. Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi dengan Atuk pada hari ini walaupun lambat start. Lambat. Budak tu suruh Atuk order guna mesin tu. Atuk mana tahu. Nak tekan tak boleh. Tak pandai. Tak pergi kaunter. Pakcik nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak pagi-pagi ni. Pergi order sana. Tak nak. Pakcik nak bayar sini. Oh, nak bayar sini. Boleh. Tapi lambatlah sikit. Dekat setengah jam duduk tunggu di kaunter. Kata, mana resip pakcik? Orang lain semua ada resip. Panggil nombor ni. Dia tak bagi ni. 142. Kata, lepas tu datang seorang lagi.
Dia kata, dah ada order tapi tak ada resit ni. Oh, tak bayar lagi lah. Tak bayar. Oh, patut tak buat pun. Tak buat pun. Hei, berniaga. Salam tu. Samsul Osman. Salam tu. Waalaikumsalam. Rahmat Krav. Terima kasih. Semalam tak live ke tu? Live? Semalam ada lewat sikit. Lewat sikit. Adalah live. Semalam live. Rakan-rakan ada masuk. Hari ni pun lambat sikit. Lambat. Semalam berhenti awal. Pukul 9.30 semalam. Mungkin Rahmat nak masuk lewat memang tak ada. Order online in lecture. Oh, itulah. Baiklah. Atuk ni orang tua kan, jadi senang pergi. Ni nak. Atuk tak pandai tahu nak order. Boleh buat tak? Oh, boleh. Oh, dia buat jadi. Kau untung jadi orang tua. Tapi ada orang tak nak jadi tua. Nak muda je. Tak untung jadi orang muda, untung jadi orang tua. Ya, nolailah. Cici. Assalamualaikum, semoga sihat walafiat. Hendaknya amin ya. Allahumma salli. Amin. Atuk lek lu. Lek lu ke? Lek lu. Oh. Lek lu. Oh. Lek lu pula. Pula atuk punya lain ke? Kau McDonald punya lain. McDonald punya lain. Okey nampak. Okey je McDonald punya lain. McDonald signing network. Putus pula. Tak boleh lama-lama ni. Dia putus kan. Tak boleh lama-lama ni. Lama-lama dia tak bagi ni. Minta password lah. Minta password lah. Dia minta password lah. Lama ni. Betul lah. Sign in dah. Tak apalah. Atuk pakai data Atuk lah. Atuk like. Nolah kemudian. Terima kasih. Rahmat. Terima kasih Rahmat. Terima kasih semua. Terima kasih. Jadi perancangan kita mesti parallel dengan perancangan yang dibuat oleh Allah SWT. Dia ada di jadual Allah ini tetap. Supaya juga perancangan masalah keuangan kan. Kita ada keuangan kita ada duit kita. Tapi Allah telah meletakkan portion-portionnya. Macam kita kata, apabila sampai kepada sekian jumlahnya, kau kena keluar zakat 2.5%. Itu perancangan Allah. Perancangan Allah. Minta password. Dia kata tak payah password. Dia kata buka je McDonald keluar. Tak tahulah dia. Mungkin dia tak nak tolong Atuk. Itulah bak macam mana. Dapat lama-lama Atuk. Mamak marah. Nak marah dapat lama-lama. Marah. Ada password untuk gas. Oh, patut pun. Oh, ada password untuk gas. Oh, nantilah kita minta lah lain kali. Oh. Patutlah sign in untuk McDonald gas ni kena ada password. Password McDonald connect to network. Kena ada password untuk gas. Oh, patut pun. Jadi Atuk guna data lah ni. My connect balik wifi. Try connect balik wifi. Tak boleh dia nak password lah. McDonald gas nak password. Auto connect. Ada auto connect. Boleh tak? Boleh auto connect. Dia nak password juga. Okey, auto connect. Okey, try auto connect boleh tak? Auto connect. Itu bukan tahu juga benda ni. Okey, kita teruskanlah. Teruskanlah. Okey. Okey, perancangan daripada McDonald kena password. Kena password kan? Patut tak boleh. Tapi yang ni boleh lah. Yang ni boleh. Tok Abah, thank you hadir. Thank you Tok Abah. Thank you. Oh, McDonald kena password. Oh, budak tu tembel Atuk lah. Dia kata tak apa pakcik. Pakcik buka je. Temberan betul pula. Temberan betul pula. Tak apalah. Tak apalah. Okey, kita sambung lagi. Jadi Atuk berharap perancangan kita kena buat setahun lah. Tapi tu setahun kita tak tahu kita hidup lama tidak. Tak apalah pasal hidup tu. Dia tak tahu ayah buat live. Oh mungkin kot. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Macam itulah. Suruh dia subscribe. Nampak macam itulah. Tapi geng-geng McDonald dengan kerja. Tak duduk dia. Sibuk. Sibuk berdiri tak berhenti. Kita duk promote McDonald ni. Dapat free promotion ni. Tak kena bayar pun kita duk promote ni.
kan? Promote ni. Okey, kita sambung lagi ya. Perancangan yang dibuat oleh Allah SWT ialah berkaitan dengan ibadah. Ibadah ni sudah dirancang oleh Allah dalam masa 24 jam. Yang wajibnya 5 waktu, tapi ada yang sunat-sunatnya. Yang sunat-sunat juga kita kena slot in, kena masukkan. Di antaranya ialah sunat berzikir. Jadi kita kena letak bila kita nak berzikir. Bila kita nak berzikir. Ambil password dengan adik tu. Tak apalah, kita teruskanlah dulu. Nanti kita ambil. Nanti Ucu masuk sini lah. Ucu besok masuk sini. Dia besok masuk sini nanti minta password kan. Dia. Time dia. Jadi kita terlupa kita untuk meletakkan jadual Allah yang wajib dengan yang sunat. Ini yang mendukacitakan sikit lah. Sebab kita kadang-kadang yang wajib pun kita tidak mengambil kira dalam jadual kehidupan seharian kita. Rugilah kalau macam ni. Jadi sepatutnya jadual wajib daripada Allah SWT solat 5 waktu. Satu. Dan jadual sunat. Jadual sunat ialah mana-mana solat-solat sunat. Start bermula daripada duha sehinggalah kepada tahajud. Itu solat kita kena masuk dalam program. Buat tu kerja restoran perancis letih sebab saya pernah kerja macam tu dulu. Yalah, dia tak berhenti, laku semua nak cepat. Thank you, saya kongsi rezeki semoga dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih. Kongsi ramai-ramai. Kau berada hari ini. Plan Allah itu adalah pasti, dan kita juga kena buat perancangan dan tawakal kepada Allah SWT. Itu penting ya. Bertawakal kepada Allah, perancangan. Macam mana tawakal? Dia macam ni. Ada satu kisah sahabat Rasulullah pergi ke pasar. Dia tarik unta. Sampai di pasar, dia pun kata tawakal tu Allah. Dan perkataan dia itu didengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata itu bukan tawakal. Tawakal ni you ambil tali unta tu you tambat. Kemudian you kata tawakal tu Allah. Berserah kepada Allah. Itu konsep tawakal. Jadi dia membetulkan ungkapan tawakal itu. Jadi supaya sama juga kita. Apabila kita buat sesuatu, seperti ada orang buat rumah, contoh kita dah promote supaya ada pembeli. Di situ baru kita tawakal kepada Allah. Ataupun macam ada orang jual goreng pisang macam tu. Ataupun macam Rahmat, dia buat perabot macam Rahmat, atau dia buat buah tasbih. Bila dia buat dan dia dah promote, dah cari pembeli, itu baru-baru tawakal. Baru tawakal. Kalau you buat siap buah tasbih tu, mana you letak je. Kemudian tawakal lah. Kalau orang nak, tak nak, tak apa. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Thank you semua. Thank you. Next live buat cerita kisah-kisah Nabi. Boleh? Banyak cerita kisah-kisah Nabi. Tapi Atuk coba selitkan kisah-kisah tu supaya berkait dengan tajuk-tajuk yang kita bincang. Jadi perancangan itu kita kena buat. Tapi yang hebat Rasulullah sudah tahu benda yang akan datang. Inilah kehebatan Rasulullah. Kehebatan Rasulullah boleh tahu apa akan berlaku di masa kata itu. Itulah kedudukan Rasulullah sebagai orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bagaimana pada suatu hari, suatu masa nanti umat Islam akan menguasai kerajaan Persia. Itulah Al-Fatah, grup Al-Fatah menguasai Persia. Itu semua dah beritahu. Rasulullah dah bercerita dulu. Thank you semua. Thank you Hadir. Thank you Khairul Azmi. Thank you Khairul Sudi bersama dengan Atuk pagi ni. Kau ada day hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atuk. Jangan lupa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Utamakan program Allah. Jangan utamakan program kita. Ramai orang silap. Pukul berapa meeting? Meeting pukul 2. Pukul 2.30 meeting. Aku tak solat lagi lah. Meeting bos tunggu. Jadi dia lupa Allah. Dia pergi meeting dulu. Solat belum. Bila meeting sampai pukul 4 tak siap lagi. 4.30 dah masuk asar. Habislah. Dia miss Zuhur. Dosa besar bro. Baiklah bos kau marah. Tapi Allah tidak marah kepada kamu. Ingat. Itu yang lebih penting. Allah marah berat. Bos marah dah tak biasanya. Paling tinggi pun dia pecat je kamu. Dia pecat je. Pecat rezeki dari Allah. Apa kita risau. Thank you Sudi berkongsi. Semoga berkongsi rezeki. InsyaAllah. Terima kasih.
Jadi kita kena programkan elok-elok. Programkan. Sama juga kita buat program untuk anak-anak. Kita mendidik anak-anak, kita kena buat jadual. Allah kena tentukan jadual untuk anak-anak. Bukan Allah bagi rezeki kau dapat baby terus macam tu je, tak ada. Allah telah buat rezeki. Okey, masa baby, masa menyusu, masa menyusu ibu, masa tu air kencing tak najis apa semua. Tapi apabila mulai makan najis. Kemudian ada waktu balik. Apabila waktu balik dia wajib. Wajib solat. Wajib solat. Apabila masuk waktu balik dia ada masa dia. Itu program Allah SWT. Kita dah anak umur 20 tahun pun tak tahu lagi balik tak balik. Allahu Akbar. Tak boleh bro, tak boleh. Dia ada. Itu jadual Allah. Begitu juga dalam aurat. Apabila sudah balik, maka aurat dah mikir. Bagi yang perempuan, tak boleh buka dedah kat aurat kepada orang bukan muslim. Itu jadual Allah. Itu jadual Allah. Allah tentukan jadual aurat tu. Dia bukan dengan sendiri, kau kena ikut tahu. Kau kena ikut, kena bagi tahu anak perempuan tu. Perempuan tu tak boleh. Itu jadual Allah. Hubungan bukan muslim, itu jadual Allah. Itu tak masuk lagi program-program aktiviti bagaimana menghormati kedua ibu bapa. Itu pun kena buat jadual Allah. Jadual Allah tu tetap. Order day kita hari ni. Kopi atuk pun dah sejuk dah. Dah sejuk dah. Dah sejuk dah. Nenek kau kirim roti canai. Nantilah atuk singgah kedai mamak tu. Hari roti canai. Jaga nenek kau senang roti canai je. Bukan cari chicken chop ke. Bukan cari apa ni lagi. Starbucks ke. Dia tak minum semua tu. Dia minum canai. Itulah kau update hari ni. Sembang pagi. Untuk memudahkan jadual kehidupan kita, kita dahulukan jadual Allah. InsyaAllah mudah. Percayalah apa kata aku. Kita nak menggerak perjalanan, kena ambil kira. Kita nak solat zuhur kat mana? Kita nak jamak ke zuhur dengan asar? Kena ambil kira. Awal-awal lagi. Bererti kita zikrullah. Kita ingat kepada Allah. InsyaAllah perjalanan kita mudah. Tapi berapa ramai orang mengambil kira perjalanan itu. Dong, kita pergi Langkawi. You tak kira you nak solat kat mana. Tak ambil kira langsung. Roti canai, cicah kari kambing tu. Sedap. Oh, sedap. Rahmat. Mana roti canai sedap? Makan sedap. Seri Kembangan. Kat mana makan? Makan dia, makan. Kat Rahmat, Kampung Kuantan, mana tempat kelas? Kampung Kuantan. Dia ada warung, ada kedai kopi tu. Oh, seronok orang kata. Rahmat pernah dengar tak? Kampung Kuantan. Kedai tu, restoran tu. Bukan restoran lah. Tapi macam restoran lah. Kedai kampung. Rahmat Kram, terima kasih. Rahmat, Atuk akan cuba cari masa minggu ni untuk pergi tempat Rahmat. Minggu ni lah, bukan hari ni. Dalam 1-2 hari lagi, nanti Atuk beritahu. Kita nak pergi tengok furniture buah tasbih Rahmat. Sebab Atuk dari Siak Alam. Dari Siak Alam sekarang. Jadi tak jauh lah. Kampung Kuantan Kelang. Kampung Kuantan Kelang tu ada restoran. Atuk pernah dulu pergi sekali restoran. Tak tahulah ada lagi tidak. Tapi sedap. Makanan jauh. Seronok makan. Seronok. Seronok. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Makanan jauh. Ada kedai tu. Rahmat pernah pergi tak? Kampung Kuantan Kelang. Dia kedai dia tu makanan Jawa. Oh, Jawa pure. Thank you yang sudi berkongsi dengan Atuk. Terima kasih Cici. Terima kasih banyak. Kau day bersama dengan Atuk hari ini. Terima kasih banyak. Sesiapa yang mengutamakan perancangan ni, perancangan Allah, bererti dia mengutamakan masa depan yang lebih cerah. Banyak kedai makan kat sana tu. Oh, nantilah Atuk ajak nenek kau. Kemas janggut tu baru terinter. Hasan. Sarjan Hasan. Oh, Sarjan Hasan seronok. Orang duk popularkan cerita Mak Kilau. Tapi Atuk tengok Sarjan Hasan lagi seronok. Sarjan Hasan tak puas-puas tengok. Oh, tengok Piramli. Sarjan Hasan. Betul tak Hasan? Kemas janggut tu, kemas omong. Kemas omong. Terima kasih. Baru terinter. Janggut Atuk macam ni. Adalah gurau je. Amin. Kampung Kuantan dekat area rumah saya tu. Saya Kelang juga. Banyak kedai mamak. Wow. Oh betul lah. Lah kan kau Kelang. Oh, Kampung Kuantan. Kampung Kuantan. Jawa. Masakan Jawa. Sana memang ramai orang Jawa.
Betul tak? Kan Atuk kan tahu kan ada. Atuk tahu. Orang Jawa. Kalau nak compare dengan McDonald ni jauh sedap makan orang Jawa punya. Orang Kelantan kena cari Jawa. Kena cari Jawa. Jawa. Baru seronok. Cari makanan Jawa. Dia orang tu sebab tu orang Jawa ni kalau tanya dia kalau tanya dia tanya thank you Sudi Cici terima kasih Sudi semoga dalam rahmat Allah amin. Saya minat cerita Bukit Kepong tu penuh emosi betul itu lagi seronok lagi seronok Bukit Kepong Sajan Hassan makin tahu tak ada apa kan Atuk lah komen tapi ada orang marah tu Atuk ni ketinggalan zaman ke tak ada lah tak ada lah cerita-cerita ni macam tu je lah Seman pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru dari Kota Baru kok kita hari ini adalah perancangan Allah utamakan perancangan Allah baru masukkan program kita Tok nak datang bengkel saya waktu malam tu malam boleh macam Rahmat siang tak ada ke lain macam bengkel malam siang lah tak ada ke siang kan Rahmat kerja bengkel malam mana ada bengkel malam lah macam Rahmat hai Saya pagi insyaAllah tengok macam mana malam Atuk susah sikit lah berjalan Atuk pun drive dari Kota Baru pun pagi bertolak lepas lari semalam bertolak tak baru sampai siang waktu Ahad siang waktu Ahad hari lain maknanya Rahmat ni buat furniture part time macam Atuk juga part time macam tu lah part time dia buat part time malam buka bengkel penuh masa lah memang masa tak membazir lah Rahmat hebat tu siang saya kerja Rahmat kerja tapi nampak bengkel tu besar itu bukan hobi lagi tu thank you Sudi Taipi Atuk terima kasih okey Atuk nak buat rumusan mengenai plan perancangan Allah perancangan Allah ini dia lengkap the way of life Islam itu adalah way of life perancangan Allah kata-katalah sebagai seorang manusia daripada baby itu Allah telah menentukan masa mumayyiz apa tidak ya tu part time tu hebat kalau part time sampai ke tahap itu hebat tahniah congratulations ini boleh buat preparation pencen pencen kegemaran bukan part time lah macam tu full time lah apa ni dari segi persiapan mesin apa semua ada dengan komputer laser lagi wah hebat betul Rahmat hebat itu hobi yang menyeronokkan dan boleh mendatangkan hasil satu lagi yang tu tak pandai ialah guna resin itu nak belajar juga tu kena ambil masa panjang nak datang lain kali ambil masa panjang hari Minggu hari ni tak sempat dah banyak program kalau tidak kalau tahu Rahmat free hari Minggu kita ambil hari Minggu tengok lain kali Rahmat alhamdulillah bengkel saya lengkap segala mesin memang target saya untuk pencen hebat itu cara yang bagus bila nak pencen tu okey perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik sangat ada perancangan yang agak loose ni maknanya Allah memberi masa yang anjar untuk kita masa anjar macam kita kata waktu zuhur daripada pukul 1 suku sehingga sebelum asar pukul 4 suku lebih kurang 4:10 minit atau 4:20 jadi walaupun diwajibkan solat zuhur pada waktu zuhur tetapi waktu dia dianjarkan epoxy resin boleh tu dia nak belajar itulah Atuk nak sangat tu epoxy resin tu nak sangat belajar tu berapa hari boleh pandai 1 hari boleh pandai ke tu maknanya kita hanya berserah pada perancangan Allah jika kita perlu berusaha Gurun Sahara cantik soalan tu Gurun Sahara kata tu maknanya kita berserah pada perancangan Allah je kita perlu berusaha okey perancangan Allah yang hakiki kita tak boleh ubah seperti solat 5 waktu itu you jangan ubah
Jangan buat. Tapi dia bagi tempoh masa. Nak solat Zuhur tu ada tempoh masa. Tapi Allah kata kalau kau solat awal, kau akan dapat pahala banyak. Yang penting kau tak tinggal. Itu perancangan Allah. You kena buat. Juga. Tapi kalau dari segi rezeki pula, dari segi pendapatan pula, Allah dah tentukan pendapatan seorang, tetapi kamu kena berusaha untuk mendapatkan. Betul, di Lauh Mahfuz sudah tercatat pendapatan kita berapa. Tapi dengan usaha dan beramal kita, Allah boleh mengubah apa yang tercatat di Lauh Mahfuz itu akan menjadi lebih banyak atau lebih kurang. Itu kan. Jadi kita kena usaha. Contoh yang Atuk bagi tahu, Atuk bagi tahu bagaimana ikhtiar itu penting. Ikhtiar itu penting. Sebab ikhtiar adalah merupakan salah satu daripada usaha daripada kita. Tetapi keputusannya ditentu oleh Allah SWT. Keputusan ditentu oleh Allah SWT. Contoh Atuk boleh bagi. Macam kita kata Nabi Musa membelah laut. Okey? Sebenarnya kalau Allah perintah, ya Musa, kau hentakkan tongkatmu, maka laut pun berbelah. Kalau Allah tak minta Musa hentak tongkat di laut pun Allah mampu membelahkan laut. Tetapi itu menunjukkan ada ikhtiar yang perlu kita lakukan. Ikhtiar yang kita perlu lakukan. Yang kita perlu buat. Rahmat Keraf, Rizai Rahmat. Di mana baiknya? Noeli kena tanya Rahmat. Seri Kembangan. Mr. Karaya. Mr. Kepaya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Berseri-seri nampak. Alhamdulillah. Terima kasih. Nak pencen lambat tu. Tapi saya target nak pencen awal. Nak fokus lebih sikit pada amal ibadat. Cantik. Itu matlamat yang bagus. Abah Auto Garage. Abah Auto Garage. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Abah Auto. Macam mekanik je Abah. Abah kita Kapaya. Terima kasih. Abah agok-agok. Abah Auto Garage. Abah Auto. Yes. Yeah. Abah kau di mana Abah kau di mana? Nolah Kamrudin. Dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam. Shah Alam tu Seri Kembangan lah tu. Dengan Auto Garage. Itulah Nolah kalau nak beli apa-apa benda furniture ke apa. Rahmat boleh buat tu. Hebat dia tu. Hebat. Tengok dia punya page tu. Hebat. Alhamdulillah. Terima kasih. Mas King. Assalamualaikum. Selamat pagi. Morning. Super obat lah ikhtiar. Pak kata. Super obat lah ikhtiar. Kita sembuh bukan kerana obat, tapi kerana Allah SWT. Obat kena makan. Tapi kalau tak makan obat pun boleh sihat juga. Tapi buat ikhtiar. Kau berdiri hari ini. Macam Gurun Sahara, perancangan Allah yang terbaik kan tu. Terima kasih. Perancangan Allah itu siap. Allah tidak pernah nak membebankan sesiapa kecuali dia mampu menerima. Apabila kita berdoa sesuatu kita dapat mengikut sama dengan kita perancangan Allah, itu rezeki kita juga. Tapi kalau tak dapat pun itu rezeki juga. Jangan sedih tak dapat, jangan. Kalau kita belajar nak exam dapat 10A, alhamdulillah. Kalau dapat 1A pun alhamdulillah juga. Sebab ketentuan Allah tahu apa yang baik pada kita. Nak bagi sembuh tanpa obat boleh je, tapi obat sebagai ikhtiar. Boleh, Allah boleh mengubatkan kita. Allah berkuasa, kun fayakun. Allah kata jadilah. Ya tu. Abah Auto Garage. Assalamualaikum Ayanda Haji sihat. Sihat landa bonda sihat. Alhamdulillah. Terima kasih bonda. Meruangkan masa menjenguk Atuk. Rekomen anak-anak, terima kasih. Akrah Rizal insya-Allah nak rekomen pada anak-anak menantu. Boleh tu. Boleh. InsyaAllah mudah-mudahan. Boleh. Itu semua yang sudi tampil semoga rahmat Allah semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seronok juga di sini. Sekali-sekali buat di McDonald ni. McDonald lah. Jadi perancangan Allah itu sudah ada. Tapi kita harus ingat. Bagaimana ketentuan Allah itu boleh berubah. Walaupun tercatat di Lauh Mahfuz. Katakanlah contoh. Tercatat di Lauh Mahfuz kita akan kahwin dengan orang ni. CA contoh itu. Tapi kita rasa kita nak yang lebih baik. Allah dah kata baik dah, tapi kita rasa kita nak yang lebih baik. Kita tak nak. Kita boleh minta dengan Allah. Pertamanya ialah berdoa. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga berbuat baik kepada orang lain. Jadi hasil daripada sini
Hasil daripada apa yang kita buat sama juga mati. Mati juga boleh ancam. Allah boleh mengubah. Katakanlah umur 70 kita mati. Kita mati. Contoh di luar mampu. Di luar mampu. Allah kan. Apa ni mereka tahu. Umur 70 si fulan ni mati. Tapi apabila sampai 70, mereka kata jadi 75 pula. Boleh? Allah boleh buat macam tu. Ombak patai. Jodoh dan rezeki itu dah ditentukan oleh Allah. Sungguh hebat perancanganmu ya Allah. Betul. Tetapi dia boleh jadi anjam. Kalau katalah dia lu mampu, ombak pantai mendapat 100,000 tahun depan. Tapi apabila ombak pantai berusaha bersungguh-sungguh, dia boleh jadi 1 juta. Boleh. Dia lu mampu tu akan berubah. Sebagai satu contoh. Contoh. Ayah Haji, tapi apa begini? Perancangan Allah. Dan apa perancangan kita? Perancangan kita dalam kehidupan kita. Contoh bagaimana di Lauh Mahfuz sudah tercatat seorang hamba Allah itu namanya berada dalam neraka. Jadi malaikat pergi tengok dia. Pergi tengok dia si fulan ni begitu kuat beribadat. Tetapi malaikat heran macam mana nama dia ada di neraka. Tapi dia kuat beribadat. Jadi malaikat tanya dia, "Hai si fulan, aku tengok namamu buat ada di neraka. Kenapa kamu kuat beribadat?" Jadi si fulan tu kata apa? Sebenarnya neraka dan syurga itu milik Allah. Tugas aku ialah aku beribadat. Aku ibadat kepadanya. Aku dengan ikhlas beribadat kepadanya bersungguh-sungguh. Sama ada aku ke neraka ke syurga itu ketentuan. Itu milik Allah. Aku tak peduli. Yang penting aku nak beribadat. Jadi malaikat tadi balik naik semula ke langit. Tengok-tengok nama sudah diubah. Daripada neraka ke syurga balik. Ini perkara penting dalam hidup kita. Sebab itu kita kena mikirlah. Beribadah yang ikhlas, tanpa putus asa, buat bersungguh-sungguh. Walaupun ada musibah daripada Allah SWT. Sebab musibah itu satu rezeki. Musibah itu satu ujian. Musibah itu adalah ketentuan untuk menghapuskan dosa kita. Kita jangan kata musibah itu, kita jangan menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain kerana musibah kita berlaku. Berarti kita bukan orang yang soleh. Berarti kita bukan orang yang soleh. Berarti kita bukan orang yang bersabar. Dan berarti kita bukan orang yang reda di atas apa yang berlaku. Ya, kita ni reda kepada benda yang baik-baik. Dapat rezeki banyak, reda. Lepas tu kalau tak dapat rezeki, tak reda. Tak boleh. Tak dapat rezeki pun reda, dapat rezeki pun reda. Itu orang soleh dan solehah. Itu beza. Contoh. Jadi walaupun seseorang itu namanya sudah tercatat, dia ni bisnes gagal. Tapi kerana dia kuat beribadat. Sebab dia kata gagal atau jaya ini ketentuan daripada Allah. Aku bertawakal, berserah kepada Allah. Dan apabila tengok tiba-tiba tercatat di Lauh Mahfuz, bisnes dia ni cemerlang. Excellent. Excellent. Allah ubah. Boleh. Allah boleh ubah. Boleh. Rahmat. Akrab. Betul. Musibah ada pada setiap benda. Musibah pun ujian. Musibah tu ujian. Hanya tafsiran kita je ujian. Sabar tu kunci kehidupan. Benar sekali bonda. Sabar kunci kehidupan. Ujian itu rahmat. Macam mana pula tu ujian rahmat? Kita sakit sebab Allah nak menggugurkan dosa kita. Itu rahmat. Kita kehilangan orang tersayang. Ingat kita je kejalan Tuhan. Rasulullah kehilangan anak tersayang. Begitu contohnya. Jadi kita kena reda. Atuk cakap sedap lah. Dia tak kena pada dia. Betul Atuk nak buat macam mana? Atuk pun berkata gagal dari hidup Atuk. Gagal. Atuk pernah ada kilang Atuk dulu pekerja 135 orang. Atuk ada 6 engineer. 6 engineer bro. Tapi apabila sampai kepada darurat ekonomi dulu, kodak kilang itu, kodak. Itu pun bukan calon-calon kontrak. Itu dah kontrak nak Telekom Malaysia. Atuk buat telefon Malaysia. Ada 5 saja syarikat di Malaysia. Dia buat telefon. Dia telefon kat rumah tu. Atuk buat dulu. Hantar semua. Tapi apabila sampai satu masa, dia jatuh juga. Pada awalnya memang sedih lah. Tapi lama-lama, kita kata, bersyukurlah jatuh. Kalau tak jatuh, tak kuat lagi. Macam tu lah. Cuma ramai yang susah nak terima. Betul, ramai. Ramai yang susah nak terima ni bergantung kepada iman kita. Kalau iman kita kuat. Sebab tu kita nak, ya Allah, tingkatkan imanku. Tujuan apa? Supaya kita benar-benar menerima ujian daripada Allah. Orang yang berjaya menerima ujian daripada Allah, maka tempatnya tidak lain tidak bukan ialah syurga. Belajar dari kegagalan sekarang untuk jadi lebih baik di masa depan. Betul je. Janganlah kerana kita kahwin seorang dengan
kita dah kahwin dengan seorang suami, kita dapat yang tak elok, maka kita tak nak kahwin lagi. Rugilah. Rugilah macam tu. Contoh je, bukan nak bagi tahu cici, tak ada. Itu contoh. Contoh. Lelaki ni tak sama. Kadang-kadang yang ni you tengok tak okey, tapi sebenarnya dia okey. Ada you tengok yang okey, sebenarnya tak okey. Macam tu. Betul. So abang, apa khabar tak abang? Cici. Cici. Kau update day kita hari ini. Tema pagi hari ini perancangan Allah yang pasti kita kena ikut, terutama dalam cara ibadah. Bagi orang yang sudah ada duit, cukup duit, badan sehat, wajib dah atas dia pergi menunaikan wajib haji. Tak boleh tak pergi, berdosa. Tapi bagi orang tak ada duit, tidak wajib pada dia walaupun badan sehat. Itu perancangan Allah. Ketentuan, itu plan Allah. Bagi orang yang ada duit, cukup nisbahnya, dia kena keluar zakat 2.5%. Itu plan Allah. Itu perancangan Allah. Kena tunaikan. Tak tunai berdosa. Betul tu abang. Betul lah Khairul Azmi. Betul. Jadi Allah tentukan plan-plan Allah ni. You kena ikut. Ada orang, Allah kata, Allah dah tentukan, kalau kau makan riba itu berdosa. Ya kau pergi makan riba itu buat apa? Itu plan Allah. Allah dah buat plan. So, kalau saya tak rasuah, saya tak dapat projek ni. Rezeki daripada Allah, bukan daripada orang tu. Bukan orang tu. Yang ni kita sini. Tapi tak dapat projek, tak ada rezeki tu. Itu rezeki haram. Kenapa kau nak rezeki haram? Rezeki haram. Ingat, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jangan setitik darah yang terjadi pada anak kita daripada duit haram. Allahu Akbar. Kemudian apabila anak kita degil, anak kita malas solat, kita marah. Kita tak sedar ambil duit haram bagi makan anak bini. Contoh, bukan marah, tak marah pun. Bagi tahu je. Jadi lebih baik bagi makanan halal, walaupun sedikit, biarlah anak kita kurus sikit, kerana tak cukup makan, tak apa, asalkan makanan halal. Daripada anak kita gemuk, obes, daripada penuh dengan benda-benda haram dalam badan dia. Kita nak mengajar pun susah, nak baca Al-Quran pun susah, solat pun malas. Kenapa? Sebab daging-daging dia tu daripada sumber-sumber haram. Na'udzubillah min zalik. Kena elakkan. Jangan kejar dunia, jangan. Kejar dunia untuk akhirat boleh. Jangan kejar dunia untuk dunia. Apa beza tu? Ini kena beza. Kejar dunia akhirat untuk akhirat ialah apabila kau mendapat duit, kau sedekahkan. Kau sedekahkan banyak-banyak. Dan kau apabila kejar dunia hanya mengejar yang halal. Yang subhan, yang haram tak kejar. Tapi bagi orang yang kejar dunia, dia tak kira halal haram, dia bantai dia. Asal apa? Asal dia dapat projek tu, asal dia dapat duit, asal dia dapat rumah besar, apa dia dapat kerja besar, asal dia dapat pangkat. Itu kejar dunia. Dan dia menolak akhirat. Itu tak betul. Kesianlah anak bini tak berdosa tahu. Suami yang buat kerja semua ni. Betul, orang lelaki ni ada tempatnya jahat. Tak kesian kepada orang perempuan isteri. Isteri itu banyak yang setia tahu. Tapi ada juga bini yang demand. Bang, lama dah pakai kereta Honda ni. Dia tukar Michelin nak. Itulah. Perempuan juga buat. Siap Allah di dunia pasti ada ujian. Yang berbeza tu. Betul sangat. Jadi kita jangan samakan. Pada orang lain, kena turun pangkat itu sedih. Tapi pada orang lain kena berhenti kerja. Itu sedih. Pada orang lain tak pernah ada kerja. Itu juga sedih. Jadi tak sama ujian tu. Ada orang kena turun pangkat. Ada orang naik pangkat. Ada orang kena pecah kerja. Ada orang tak pernah kerja. Tak sama. Tapi rezeki milik Allah. Rezeki milik Allah. Itu yang penting pada kita. Wah, seronok. Orang ramai. Penuh orang lain di McDonald. Mana? Pukul 10 dah? 10 dah. Okey, rumusan. Sahabat Duha, sila subscribe YouTube Atuk. Oh ya, kamu. Ya, tolong Tolong subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk. Tolong. 20k untuk Atuk. Terima kasih kamu. 20k dah? Wah, 20.2. Terima kasih. Saya masuk balik ni Atuk. Noli masuk balik. Atuk belum keluar lagi. Boleh lah. Boleh. Atuk rasa Atuk guna data ni hari ni. Atuk punya ni. Sebab McDonald punya tak masuk ni. Tak apalah. Sebenarnya datang nak tengok tempat ni anak Atuk akan berkursus di sini. Berkursus di McDonald.
Sembang pagi. Ya, Bukhari terbaik. Terima kasih. Terima kasih Nuradi Bukhari. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ajak kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe atau walaupun tak sampai 200. Tak sampai 200 sikit sangat. Nak 800 lagi. Rezeki milik Allah. Lambat pun tak apa lah. Lambat pun tak apa lah. Itulah quote of the day kita hari ini. Sembang pagi bersama tu. Pastikan semua jadual Allah itu dipatuhi. Ini yang tu harap sangat. Semua jadual Allah dipatuhi. Jadual Allah, terutama dalam soal solat. Patuh jadual harian, mingguan, solat Jumaat bagi laki-laki. Jangan buat main-main, kena pergi. Itu jadual Allah mingguan. Kena buat jadual Allah mingguan. Jadual wajib. Jadual Allah ni ada jadual wajib dan ada jadual option. Jadual sunat. Ada jadual apabila sampai target, sampai jumlah baru wajib. Kalau tidak, tak wajib. Contoh. Macam kita kata fardu haji. Apabila duit tak cukup, okey. Jadual itu wajib sekali seumur hidup. Guna fardu haji sekali paling kurang. Tapi duit tak cukup, okey, dimaafkan. Keluar zakat. Apabila duit kita tak cukup haulnya, maka kita tak perlu keluar zakat 25%. Tapi sedekah kena ingat. Sedekah dia bukan kira berapa duit kita ada. Kadang-kadang kita ada roti canai 1 biji pun kita boleh sedekah kat orang, kita tak makan tak apa. Itu kaedah sahabat-sahabat dalam soal bersedekah. Sampai roti untuk makan anak-anak pun dia bagi ke orang. Bagi ke orang. Itu kaedah. Sebab itu mereka ahli syurga. Sebab pada mereka you tak makan roti canai pun tak kisah. Tak kisah. Kita tidak. Daripada bagi orang anak lapar tak boleh. Itu kata kita. Tapi kata Allah SWT, belum tentu anak engkau lapar. Walaupun kau tak bagi makan. Itu kaedah orang tasawuf. Yang nampak syurga. Dia tak nampak lain. Dia nampak syurga. Okey Tok, saya keluar dulu. Ada kerja. Khairul, jangan lupa subscribe Atuk punya YouTube. Atuk Haji Mat Atuk. Terima kasih. Tok, kalau kita wakafkan contoh subscribe, adakah dosa kita terdahulu dihapuskan? Dosa terdahulu dihapuskan mesti bertaubat. Dia tidak automatik. Tapi kalau kita banyak buat pahala, apabila ditimbangkan di akhirat nanti, kalau pahala itu lebih banyak, maka insya-Allah kita akan masuk syurga. Dosa akan terhapus apabila kita bertaubat. Bertaubat, minta diampunkan oleh Allah SWT. Dosa terhapus. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh berusaha membuat pahala seperti sedekah, tasbih dan sebagainya. Boleh. Yang lepas kita bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Itulah kita bertaubat. Semuanya Allah boleh bagi. Boleh bagi taubat itu, insya-Allah. Itu taubat sentiasa terbuka. Ya, Khairul Azmi, silakan sudi hadir. Terima kasih. Bertaubat bersungguh-sungguh. Betul. Taubatan nasuha. Bertaubat bersungguh-sungguh. Semoga dimudahkan usaha. Amin. Kauri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak rakan-rakan semua viewers. All the viewers, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Atuk punya YouTube. InsyaAllah kita akan perkemaskan di mana carangan daripada Intan supaya sekali-sekala Atuk buat video kat luar. Buat lagak macam orang sedang berceramah. Boleh insyaAllah. Bisa diatur. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sahabat Duha, sila subscribe Atuk punya Jimat. Terima kasih kamu orang yang tak segan silu. Khairul. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Khairul. Jadi cukuplah untuk hari ini. Nenek kau dah lapar rencana dia agak kesian dia nenek kau. Itulah nasib orang perempuan kan. Nasib orang perempuan. Laki-laki ni kalau dia seronok buat kerja, lupa bini. Aduh, macam-macam lah. Kita dah orang lama dah. Dah 40 tahun lebih dah kahwin. Lama dah. Habiskan kopi dulu. Kopi McDonald. Itulah kopi McDonald hari ini. Jangan lupa kopi. Terima kasih Tok untuk pengisian hari ini. Ya, Gurun Syahara, terima kasih banyak Gurun. Jangan lupa subscribe Atuk Haji Mat Atuk YouTube insya-Allah. Noli, terima kasih banyak. Jumpa lagi esok insya-Allah. Nak cari tempat-tempat mana tahu dah besok. Mungkin McDonald ni juga tu. Tempat dekat dengan rumah ni McDonald ni. Dekat je. Tak sampai 5 minit. Kalau boleh jalan kaki pun boleh. Macam tu kan. Jadi Atuk doakan siapa saja yang sudi mengikuti program Atuk. Atuk doakan semuanya mendapat nikmat Allah dan mendapat rezeki yang melimpah luas.
Allah mempermudahkan kerjaan dan semua, dan Allah lindungi daripada segala malapetaka bahaya, musibah, deki, khianat, kawan syaitan, fitnah manusia dan sebagainya. Dan semoga Allah menunjukkan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang lurus. Semoga Allah menguji kita dengan perkara-perkara yang ringan, menguji kita dengan perkara-perkara yang memberi kebaikan di dunia dan akhirat kepada kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Rahmat. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.